Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita tergempa yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Kalau Anda masih ingat ya, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu sebenarnya, satu himpunan suara rakyat, suara keramat, apabila dalam satu ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencabar pembangkang supaya mengusulkan undi tidak percaya ataupun undi percaya ya untuk menjatuhkan ya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana kita dengar bagaimana dalam Muktamar Pemuda PAS mereka kononnya mengusulkan untuk menjatuhkan Perdana Menteri supaya Datuk Seri Anwar letak jawatan dan sebagainya. Begitu kesiannya mereka sahabat-sahabat semua. Dan apa yang menarik adalah apa yang saya kongsikan hari ini ya, kenyataan. Saya betulkan dulu ada kesilapan ejaan. Kenyataan terkini ya daripada Speaker Dewan Rakyat, iaitu Datuk Johari. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin kongsikan. Tapi untuk yang pertamanya tuh saya ingin kongsikan juga ya apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya ya, dalam himpunan keadilan suara rakyat, suara keramat. Jadi himpunan keadilan Anwar cabar pembangkang bawa usul tak percaya ke parlimen. Seperti mana yang Anda tahu, bulan depan, bulan Oktober akan dibuka semula ya untuk parlimen untuk bersidang, khususnya di dalam pembentangan bajet. Jadi kerana pembangkang meroyan untuk Datuk Seri kononnya perlu letak jawatan, ekonomi gagal kononnya, inflasi gagal, nilai ringgit pelabur lari, itu antara tuduhan-tuduhan yang tidak berasas daripada pembangkang. Datuk Seri mencabar pembangkang untuk menghantar usul undi tidak percaya terhadap beliau pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini. Ya, pada Perdana Menteri berkata pembangkang perlu mengikut undang-undang dan bukan sewenang-wenangnya untuk menggesa ya beliau melepaskan jawatan. Ada 30 orang suruh Anwar turun. Ingat negara ini tak ikut hukum, nak turunkan sila. Saya beri jaminan ada usul sidang parlimen pertengahan Oktober ini katanya. Dan Datuk Seri menambah bahawa usul undi tidak percaya kepada Anwar sebagai Perdana Menteri sempat kalau lambat pun saya akan luluskan, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap ya pada himpunan keadilan suara rakyat suara keramat dari reformasi ke Malaysia Madani di Stadium Aziata Bukit Jalil sebentar tadi. Jadi sebelum ini beberapa perwakilan dan pimpinan PAS menuntut Anwar meletak jawatan pada muktamar tahunan ke-70 parti berkenaan di Temerloh ya. Dan ini bukanlah kali pertama beliau mencabar Perikatan Nasional untuk membentangkan usul berkenaan di dalam Dewan Rakyat. Dan Anwar membuat cabaran serupa pada 11 Januari lalu dan 6 Mei lalu dan menambah beliau akan memendekkan tempoh notis. Itu antara cabaran ya yang dibuat oleh Perdana Menteri kita. Namun sahabat semua, dalam setiap cabaran itu tidak ada satu pun ya yang disahut oleh pihak pembangkang, kecuali pada satu ketika itu yang membawa usul itu adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu sendiri. Itu pun ya pembangkang tidak mau mengundi keluar dewan, dan apabila diputuskan Datuk Seri Anwar Ibrahim mencapai majoriti undi percaya di dalam Dewan Rakyat untuk menyokong ya Datuk Seri sebagai Perdana Menteri kita. Dan ini dia jawapan terkini ya. Adakah pihak pembangkang hanya cakap kosong? Adakah Perikatan Nasional PAS Bersatu ini hanya melontarkan kata-kata untuk membuat hasutan, membuat persepsi buruk kepada Perdana Menteri? Adakah mereka berani untuk menghantar notis usul undi tak percaya? Jadi ini antara jawapan terkini ya daripada Speaker Dewan Rakyat. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Apabila Speaker Dewan Rakyat menyatakan tiada notis usul undi tak percaya terhadap Perdana Menteri setakat ini. Jadi jelas bahwa pembangkang ini hanya cakap besar. Pembangkang PAS dan Bersatu ini hanya cakap tidak serupa bikin. Apabila yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, sehingga kini Parlimen belum menerima sebarang notis rasmi berhubung usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada mana-mana ahli parlimen, termasuklah pihak pembangkang. Beliau sebaliknya menyifatkan isu tersebut sebagai kabar angin semata-mata. Katanya lagi, setakat ini tidak menerima apa-apa.
Tiada sebarang dokumen rasmi atau panggilan telefon seperti biasa. Sebarang usul perlu disertakan dengan dokumen hitam putih, katanya kepada pemerintah selepas merasmikan penutupan program libat urus mesyuarat ketiga sidang Dewan Rakyat bersama pengamal media di bangunan Parlimen. Sebelum ini ketika berucap pada Himpunan Keadilan, ini yang saya katakan tadi sahabat semua, Anwar mencabar ya pihak pembangkang mengemukakan usul tidak percaya terhadap beliau pada sidang Dewan Rakyat Oktober itu. Jadi sehingga ke hari ini seperti mana yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat, ya belum ada pun ya surat ataupun usul yang dihantar oleh PAS dan Bersatu. Jadi sementara itu Johari bersetuju dengan cadangan pakar Perlembagaan Profesor Datuk Dr. Sam Rahayu Abdul Aziz ya supaya keistimewaan institusi parlimen perlu ditambah baik bagi memberi hak kepada ahli parlimen untuk mempertahankan diri daripada sebarang fitnah yang dilemparkan terhadap mereka di dalam Dewan Rakyat. Johari berkata penambahbaikan itu dilihat wajar dilakukan bagi memastikan kredibiliti institusi parlimen tidak terjejas akibat sikap segelintir ahli parlimen yang menggunakan ruang perbahasan di Dewan Rakyat untuk menfitnah individu lain. Jadi saya amat setuju kata speaker kerana saya banyak mengikuti persidangan parlimen negara lain di mana isu politik tidak banyak dimainkan ketika berucap dan berbahas. Walaupun terdapat isu substantif ia diungkap dan dibahaskan secara matang. Tetapi di sini negara kita sering menggunakan isu substantif untuk berpolitik. Itu yang tidak baik. Jadi saya rasa kita perlu mengambil langkah walaupun ia mungkin bukan langkah yang popular tapi kita perlu melaksanakannya kerana dari segi karakter sikap memfitnah ini adalah tidak baik katanya. Beliau berkata penambahbaikan itu juga membolehkan mana-mana pihak yang terkesan oleh ucapan dalam sidang parlimen yang boleh menjejaskan reputasi atau mendatangkan fitnah untuk mengambil tindakan di mahkamah. Sam Rahayu ketika bercakap kepada media hari ini menyarankan agar keistimewaan institusi parlimen khususnya berhubung dengan perkara 43/4 dan 5 Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dengan keistimewaan ahli parlimen ditambah baik. Jadi beliau menekankan bahawa penambahbaikan ini perlu demi keadilan semua pihak serta meletakkan had agar mana-mana ahli parlimen tidak melanggar akta hasutan semasa perbahasan. Itu dia. Jadi permesyuarat penggal ketiga parlimen ke-15 akan bermula daripada Oktober 14 hingga 12 Disember 2024. Jadi dalam beberapa hari lagi sahabat semua ya bahawa sidang Dewan Rakyat ini akan berlangsung ya. Jadi itu antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan. Akhirnya kita ketahui bahawa pembangkang ini hanya cakap kosong, cakap sembrono ya, mencabar mahu untuk Datuk Seri Perdana Menteri letak jawatan. Tetapi atas alasan apa sahabat semua? Kita lihat hari ini ekonomi kita ya, KDNK kita satu yang amat memberangsangkan suku kedua 5.9% ya. Nilai ringgit kita ya hari ini mungkin akan mencapai beberapa hari ini dalam 1 USD bersama dengan 3 ringgit lebih begitu. Ini antara satu perkara pelaburan yang semakin naik, inflasi 1.9 terkawal ya. Jadi alasan apa yang mahu diberikan oleh pembangkang? Adakah mereka ini cuba memperbudakkan rakyat? Kononnya ekonomi kita hancur dan sebagainya. Seperti mana kenyataan dalam satu ceramah oleh Azmin Ali. Ya, tentunya mereka ini begitu terdesak sekali kerana mereka takut kerajaan yang ada pada hari ini semakin menampakkan signal positif untuk kerajaan kita kembali menjadi Tiger of ASEAN, ya, khususnya di dalam ekonomi, pembangunan ya dan pendapatan negara. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tebuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.